A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur pada surah Az-Zumar ayat ke-29 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Allah membuat perumpamaan, iaitu seorang lelaki, yakni hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi yang dalam perselisihan, dan seorang hamba yang menjadi milik penuh dari seorang lelaki sahaja. Adakah kedua-dua hamba itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat seberingkas tafsiran ayat ini sebagaimana yang disebut dalam tafsir Muyassar. Pada ayat rajulan fihi syuraka mutasyakisun, yakni seorang lelaki, yakni hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi dalam perselisihan. Ayat ini Allah buat perumpamaan. Banyak dalam Al-Quran yang mana Allah buat perumpamaan. Tujuan perumpamaan ini adalah salah satu uslub atau gaya bahasa yang memudahkan bagi manusia boleh berfikir dengan apa yang Allah contohkan. Jadi khusus pada ayat ini Allah buat perumpamaan bagi orang yang musyrik, yakni orang yang mensyirikkan Allah, yang menyembah lebih dari satu Tuhan, dengan seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang selalu berselisih dan bertentangan. Bagaimana dalam ayat ni nak sebut bahawa analoginya, orang yang mensyirikkan Allah ni sama macam orang-orang yang dia disebut hamba di sini. Senang untuk kita faham, hamba ni ianya seorang yang dimiliki, maknanya ada tuan. Jadi dia ni, tuan ni bukan seorang, ramai. Maksud kata ada 5, contohnya ada 5 orang, yang mana kelima-lima orang ni berkongsi pada hamba yang sama. Mungkin share partner lah, masa kata kawan ni 20%, kawan ni 20%, kawan ni 20%. Jadinya hamba ni dia kena ikut turut pada perintah tuan-tuan dia yang ada 5 orang tu. Bagi mudah faham. Wa rajulan salaman lirajulin, dan seorang hamba yang menjadi milik penuh dari seorang lelaki saja. Kemudian yang mana Allah Ta'ala buat juga perumpamaan bagaimana orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, sama seperti seorang hamba yang dimiliki oleh seorang tuan saja. Jadi dia tidak mempunyai berbilang-bilang tuan. Maksudnya dia hanya solid untuk seorang bos saja, seorang tuan saja. Hal yastawiyani mathala, lalu Allah tanya, adakah kedua-dua hamba itu sama keadaannya? Budak yang dimiliki ataupun hamba yang dimiliki oleh orang banyak, maksudnya berbilang-bilang orang tuannya ni, yang memiliki sifat yang berbeza-beza dan niat yang berbeza-beza, dan hamba itu diperkerjakan, namun setiap mereka tidak puas dengan pekerjaannya. Apakah hamba ini sama dengan hamba yang hanya dimiliki oleh seorang yang tidak berselisih dengan pemilik lain? Jika hamba ini mentaatinya, maka ia akan puas dan reda, dan jika dia melanggar perintahnya, maka ia memaafkannya. Perbezaan antara dua hamba ini sangat jelas. Tidak akan ada orang berakal yang mampu menyatakan bahawa kedua-duanya sama. Dan inilah perumpamaan orang yang menyembah Allah semata-mata dengan orang yang menyembah Tuhan yang banyak. Maksud kata yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala-berhala seumpamanya. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka pujian yang sempurna lagi lengkap hanyalah milik Allah semata-mata. Sebaliknya orang-orang musyrik
tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka tidak mengikutinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ni sebenarnya kalau kita nak kupas agak mendalam untuk kita mengambil ibrahnya. Cuma dalam ruang yang terbatas ini suka untuk saya menyebutkan secara ringkas bagaimana pada ayat ini dia sebenarnya boleh bawa kepada kita kepada capaian-capaian yang lebih, yang bersesuaian dengan kita. Jadi pada perkara pertama, tanggapan pertama kita pada ayat ni sudah tentu ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menemplak ataupun mencerca kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, kan? Bagaimana mungkin kamu, yakni orang musyrik ini, boleh menyembah Tuhan yang pelbagai ni, kan? Berhala dia bukan banyak, kan? Bahkan dia ada yang menyembah kepada bintang dan seumpamanya. Bagaimana mereka ini boleh menyembah Tuhan yang pelbagai, maksudnya boleh mengikuti apa yang diperintahkan dengan pelbagai. Contoh, kan, minta maaf sebut, kalau contoh agama Hindu yang mempunyai pelbagai dewa, dewa itu, dewa ini dan sebagainya. Katakanlah bahawa kalaulah Tuhan itu ada berbilang-bilang, binasa alam ini. Tuhan langit satu, Tuhan bumi satu, dia akan menyebabkan pelbagai kerosakan. Jadi sebab itu sama-sama kita tadabbur, maka kita nak melihat bagaimana keadaan orang yang sebegini, yakni orang yang mensyirikkan Allah dengan orang yang beriman kepada Allah. Apa bezanya? Baik, yang pertama, keadaan golongan yang mensyirikkan Allah dulu, kan? Bagaimana mereka mensyirikkan Allah dengan berbilangnya Tuhan. Allah Ta'ala memberikan satu analogi mudah untuk kita faham bagaimana keadaan seseorang yang berkhidmat kepada beberapa orang bos. Makna kata ni, saya bagi contoh yang mudahnya. Contohnya ada seorang ni, dia berkhidmat dengan 3 bos. Bos A, bos B dan bos C. Sudah tentu akan menyebabkan kesukaran untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam satu masa. Sebab apa? Ada 3 bos. Dia dah kerja kat syarikat ni, dia kerja pula kat syarikat ni, dia kerja pula kat syarikat ni. Kalau fikir dari sudut untung, mungkin untunglah dapat 3 gaji daripada 3 syarikat yang berbeza. Tapi cukup ke masa? Ceritanya. Jadi confirm ada berlakunya masalah. Jadi masalah yang pasti berlaku, yang pertama, sentiasa berada dalam keadaan kebingungan arahan, mengikut arahan dalam arahan mana yang perlu diikut. Arahan mana yang perlu diikut. Bos A ke, bos B ke, bos C. Jadi dekat situ berlaku confuse nak ikut yang mana dulu. Tidak mampu untuk melakukan perintah dalam satu masa. Sudah tentu bagaimana nak selesaikan kerja, masalah. Dan yang ketiga, menerima arahan yang pelbagai daripada berlainan bos dalam satu masa. Begitulah mereka yang mensyirikkan Allah dengan mengadakan tandingan, yakni Tuhan selain daripada Allah. Pastinya tiada ketenangan dalam kehidupan mereka. Confirm tak tenang, kan? Bagaimana nak mendapatkan ketenangan sedangkan mereka dalam keadaan membelakangi akan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dalam keadaan melakukan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa syirik ini dosa yang paling tinggi, ranking pertama, dosa yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah bagi seseorang yang tidak mentaati perintah Allah dalam kehidupan, bahkan lebih rela bertuhankan nafsu yang pelbagai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita boleh perhatikan bagaimana seseorang yang tidak kukuh keimanannya, yang mudah terdedah dengan hasutan syaitan, yang mudah terdedah dengan keinginan hawa nafsu. Jadi kita pernah dengar, kan, ada orang yang bertuhankan wang, ada orang yang bertuhankan nafsu, ada orang bertuhankan kemewahan. Nak menyebutkan makna bertuhankan itu, bila mana dia melakukan sesuatu mengikut hawa nafsunya itu, sehinggakan dia lupa yang segala yang dia kejar, yang dia cita-citakan, yang impikan itu, yang memberinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang-kadang ada orang sukakan kecantikan, kan? Kita fikirlah, kan, maksudnya bila kita tadabbur ni kita kena renung. Bagi contoh, mungkin ada orang puji kita, oh cantiknya,
kereta baru beli pula kan. Oh, subhanallah. Bau apa plastik pun tak buka lagi kan. Jadi dalam keadaan itu barangkali mungkin kita akan rasa bangga, rasa riak pun ada dan seumpamanya. Tetapi bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang sememangnya dia mengetahui segala-gala yang dia dapat itu adalah kurniaan daripada Allah, dan dia tidak akan ada sedikit pun rasa untuk dia rasa bangga, rasa dia riak, rasa sombong dan seumpamanya. Sebab apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Sebab apa? Sebab dia telah meletakkan yang kepercayaan, keimanannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga tidak merasa takut apabila kehilangan apa yang Allah berikan kepada dia. Boleh jadi contoh orang yang diberikan wajah yang cantik, tampan dan seumpamanya, sudah pasti dia akan suka dengan keadaan tersebut. Dalam keadaan itu, bila-bila masa saja sebenarnya Allah boleh uji yang dengan ketampanan, dengan segaknya, dengan cantiknya wajah itu, Allah boleh ubah kepada wajah yang jelek, wajah yang tidak elok dan seumpamanya. Jadi nak sebutnya tentang apa? Bagi orang yang mempunyai ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini, sudah pasti terdapatnya kegelisahan dan juga ketidaktentraman dalam diri mereka. Jadi ini perkara yang pertama yang kita boleh lihat pada sudut pandang bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula golongan yang kedua, iaitu golongan yang mentauhidkan Allah, yang menjadikan Allah Ta'ala itu satu-satunya tempat tumpuan dan tujuannya. Allah juga memberikan satu analogi mudah untuk kita faham bagaimana keadaan seorang yang berkhidmat kepada seorang bos sahaja. Sudah tentu dia mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh bos dalam satu masa. Pastinya dia tidak menghadapi masalah dalam menuruti perintah, kerana hanya mendapat arahan daripada seorang bos sahaja. Bahkan dia juga mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa rasa bingung dengan bermacam-macam. Begitulah mereka yang mentauhidkan Allah, pastinya sentiasa dalam keadaan tenang. Kenapa? Kenapa perlu dia rasa resah gelisah? Sebab dia hanya nak jaga, ni ibarat kalau contohnya kita bekerja dengan orang lah kan, dengan majikan. Kita hanya nak jaga hati bos kita saja. Tak perlu nak jaga bos B, bos C dan seumpamanya. Solid hanya pada dia. Jadi tak perlu nak gelisah nak jaga hati kawan ni. Buat kerja untuk dia saja. Begitulah orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, dah ikut perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang, insya-Allah kita akan dapat ganjaran. Maka sebab itu marilah kita sama-sama mengambil ibrah daripada kisah orang-orang hebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sebagai satu motivasi ataupun dorongan semangat kepada kita. Di antaranya yang saya boleh kongsi dalam ruang ini, iaitu bagaimana kita ambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi sebut tentang kisah Nabi Ibrahim, pastinya banyak kisah-kisah, kisah bentuk ketaatan, kisah bentuk keimanan, kisah bentuk pengorbanan, macam-macam. Jadi sebab itu saya ambil contoh sikit bagaimana keadaan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala. Maksudnya dia tidak ada pelbagai hala tujuan dia hanya Allah saja. Contoh dia, teguhnya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Ta'ala di saat dirinya menerima hukuman agar dibakar oleh api. Ternyata dirinya dengan penuh ketenangan, tanpa sedikit pun rasa takut kepada api tersebut. Boleh bayang bagaimana disediakan satu unggun api yang besar, yang sememangnya semua bahan-bahan bakar itu untuk bakar Nabi Ibrahim seorang je. Ternyata kalaulah ada burung yang melintas di atas kawasan tersebut, pasti burung itu tidak mampu untuk terbang di atasnya. Nak kata begitu dahsyatnya. Tetapi kerana keimanan yang teguh kepada Allah, ternyata Allah itu sebaik-baik pelindung, sehingga kan adat kata
pada api itu, api ni dia punya fungsi dia adalah untuk membakar, tetapi api itu tidak membakar pada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Sebab hati Nabi Ibrahim alaihissalam itu keimanannya teguh hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan pelindungnya hanyalah Allah. Subhanallah. Manakala kisah yang kedua, sudah tentu bagaimana teguhnya keimanan Siti Hajar ketika ditinggalkan bersendirian bersama anaknya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, di lembah kering kontang yang tidak berpenghuni, yang hari ini namanya Makkah Al-Mukarramah, dan pada waktu itu tidak ada apa-apa pun di sana. Sememangnya tempat tersebut terdedah dengan pelbagai bahaya, namun berbekal keimanan yang tinggi pada Allah dan juga patuh pada arahan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar tetap berada di sana, bahkan sikit pun tidak membantah. Dan Siti Hajar hanya berserah diri pada Allah kerana dia yakin Allah lah sebaik-baik pelindung. Sudah tentu bagaimana sampai ke hari ini kita mampu untuk merasai nikmatnya air Zam-Zam. Sampai ke hari ini masih lagi mengalir deras untuk kegunaan manusia, yang asal usulnya didasari oleh keimanan seorang hamba Allah yang beriman. Bagaimana keimanan Siti Hajar, begitu jugalah kehebatan ataupun anugerah yang Allah telah berikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu terbitlah, muncullah air Zam-Zam di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam yang sekini masih lagi mengalir deras. Nak menyebutkan tentang apa ni? Balasan daripada keimanan. Disebabkan keteguhan iman itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelindungannya, memberikan nikmat rezekinya kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sama-sama saya ajak kepada semua untuk kita cuba renung pada ayat ke-9 surah Asy-Syura. Allah Taala berfirman, "Abittahadu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Atau patutkah mereka mengambil pelindung selain Allah? Maka Allah dialah pelindung yang sebenar, dan dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sudah tentu bagi mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu sebagai pelindung, sedangkan mereka telah tersalah, sedangkan mereka telah sengaja meletakkan diri mereka dalam kebinasaan. Kenapa? Yang sebaik-baik pelindung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengambil ibrah daripada kisah ini, daripada ayat ini. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita. Dan sudah pasti bila mana kita tergolong dalam golongan yang mendapat nikmat iman ini, hendaklah kita memuji akan Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kita kerana mendapat nikmat iman ini. Dan sudah semestinya gunakanlah manfaat keimanan ini agar kita istiqamah sampai ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Hanya sekadar itu, wallahu alam bissawab.